Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. Pada tuan-tuan, pada pagi ini kita tengok sedikit lagi tazkirah berkenaan dengan tajuk istighfar. Buku yang kita baca ini, tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 69, iaitu tajuk yang ke-24, iaitu berkaitan dengan istighfar dan doa ketika terjaga daripada tidur malam. Iaitu ada istighfar dan juga ada doa yang diajar kepada kita sekiranya kita terjaga daripada tidur pada waktu malam. Baik, kita baca sedikit huraian yang disebut oleh penulis buku ini. Apabila seseorang terjaga daripada tidur, maka dia sebenarnya masih diberi peluang oleh Allah untuk meneruskan kehidupan. Ini bab tidur ni tuan-tuan ya. Tidur tu satu nikmat. Sebab tu ada orang penyakit, dikira penyakit pula kalau tak boleh tidur. Ada penyakit insomnia, tu kena tanya doktor lah. Tak, memang tak boleh tidur. Saya pernah mengalaminya tahun lepas. Memang amat-amat mencabar jugalah. Pada tahun lepas sedikit gangguan selama 3 bulan, memang tak boleh tidur. Hanya orang mengalaminya, dia tahu. Dan bila kita boleh tidur lena, tu satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas dunia boleh tidur tenang, nyenyak dan lena. Di akhirat nanti, ahli neraka minta nak mati. Ahli neraka ni minta nak mati. Sebab apa? Sebab tak tahan dengan azab. Pedihnya, seksanya azab, lalu minta nak mati. Rupanya jangan kata mati, tidur pun tak boleh. Ahli neraka ni mohon pada malaikat, wahai malaikat, ringankanlah azab, mati terus pun tak apalah. Jangan kata Allah nak bagi mati, tidur pun tak boleh. Sebab tidur ni rehat, adik-beradik matilah, tidur ni adik-beradik mati. An-naumu akhul maut, sebahagian dalam pepatah bahasa Arab sebut. An-naumu akhul maut. Tidur itu adik-beradik mati. Jadi dia minta nak mati, tak tahan dah duduk dalam neraka. Jadi jangan kata nak mati, tidur pun Allah tak bagi kepada ahli neraka. Tak boleh rehat. Kalau tidur tu rehatlah, gambaran kepada rehat. Rehat daripada azab. Summa la yamutu fiha wala yahya. Ahli neraka ni dia tak mati dan dia tak hidup. Takkan mati dan hidup pun macam bukan hidup, kerana keseksaannya. Jadi ingatlah, kita boleh tidur lena, nikmat daripada Allah. Baik, apabila kita terjaga, sebenarnya masih diberi peluang oleh Allah untuk meneruskan kehidupan, kerana tidurnya tadi adalah sebahagian daripada mati. Kan ada doa kan? Ni adik-adik ni kalau saya tanya, insya-Allah boleh jawab tak? Doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku ni. Ba'dama amatana, lepas pada mati. Tu dah segi bahasanya. Bila pula mati? Malam tadi matilah tidur tu. 5 jam, 6 jam tidur tu mati. Sebab tu puji pada Allah, bila celik biji mata, alhamdulillah allazi ahyana, hidup lagi hari ni, boleh lagi buat baik, boleh lagi datang ke masjid, boleh lagi buat amal, boleh lagi cari bekal untuk bawa ke hari kematian.
ba'dama amatana, lepas pada kita mati malam tadi, tidur tu, wa ilaihin nusyur, dan pada Allah lah kembalinya segala manusia untuk dihakimi, diadili. Baik, bila terjaga ni, justru Nabi SAW telah mengajarkan satu ungkapan doa yang terkandung di dalamnya lafaz tauhid, tasbih, tahmid, takbir, istighfar dan hauqalah. Berapa banyak tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam satu. 6 in 1. 6 dalam satu. Doa yang kita baca apabila kita terjaga daripada tidur. Mungkin pukul 2, pukul 3 pagi. Nak sambung tidur silakanlah. Mungkin esok nak kerja. Ataupun tak nak sambung tidur, terus bangun tahajud. Tak. Mulai baca Quran, buat ibadah, zikir dan sebagainya pun boleh juga. Tapi kalau kita kata bangun daripada, terjaga daripada tengah-tengah tidur tu, terjaga, mimpi ke, ada perkara yang diajar, iaitu yang disebut dalam kitab ini, iaitu ada tauhid di situ, ada tasbih di situ, ada tahmid di situ, ada takbir di situ, ada istighfar di situ, dan ada hauqalah. Tauhid maknanya apa? La ilaha illallah lah. Lafaz tauhid, la ilaha illallah, ataupun dalam perkataan lain tahlil. Yang kedua tasbih. Tasbih mana? Memuji Allah Ta'ala, mentasbihkan subhanallah. Yang ketiga tahmid, memuji Allah dengan alhamdulillah. Yang keempat takbir, membesarkan Allah dengan Allahu Akbar. Yang kelima istighfar, mohon ampun atas dosa kita. Dan yang keenam hauqalah. Hauqalah ni ramai tak tahu ni. Orang sini tahu lah kot. Nak hauqalah, tanya adik-adik ni. Tahu tak hauqalah tu apa? Geleng kepala. Hari ni alhamdulillah datang ke masjid dapat ilmu. Kita akan jumpa hauqalah. Hujung nanti saya akan sebut. Baik, kita baca sedikit. Apakah doa apabila terbangkit, terjaga daripada tidur tengah-tengah malam? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, Allahumma ghafirli. Itu dia. Kalau boleh hafal lah. Sebab kita tak tahu, mungkin kita terjaga dari tengah-tengah malam. 6 dalam satu ni. Yang pertama ada apa? Ada tauhid ataupun tahlil. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Esanya dia, tunggalnya dia, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang setara bagi dia. La syarika lahu, tidak ada setara sekutu baginya. Syarik. Syarik ni kalau orang Melayu sebut syarikat, kan? Syarikat ni buka company, buka syarikat. Ada yang berkongsi saham-saham dalam syarikat tu. Perkongsian. Jadi syarik tu daripada perkataan syarik itulah syirik. Asyirku. Asyirku makna mensyirikkan Allah Ta'ala dengan syarik, dengan adanya sekutu, hak setara dengan Allah. Mungkin dia sembah Allah, tapi berhala pun sembah juga. Mungkin dia berdoa minta dengan Allah, tapi dengan pokok pun dia minta juga. Mungkin dia bermunajat pada Allah, tapi dengan patung pun dia bermunajat juga. Itu namanya syarik. Lepas tu kena bersihkan, suci betul-betul diri kita daripada syirik. Jangan reti sebut je. Tadi lepas salam, lepas mayam pun 10 kali baca la ilaha illallah wahdah la syarikalah. La syarikalahu, tidak ada seteru, tidak ada sekutu, tidak ada yang setara dengan Allah. Kalau sujud hanya pada Allah, minta hanya dengan Allah, sembah hanya pada Allah. Tu. Biar faham tak? Lahul mulku, baginya kerajaan, milik Allah kerajaan, walahul hamdu, milik Allah segala pujian, puji dan puja hanya bagi Allah. Habis kat situ. Dia panggil tauhid. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa ke atas segala-galanya. Baik, masuk yang kedua. Alhamdulillah. Itu tahmid. Alhamdulillah, tahmid, puji pada Allah, segala puji bagi Allah. Terjaga daripada tidur, boleh bernafas lagi, boleh menyawa lagi. Ada orang meninggal dalam tidur. Semalam siapa dia? Allah yarham almarhum Bob Lokman, katanya meninggal dalam tidur.
cicit kepada ulama terkenal di Kelantan, apa nama ni, Tok Kenali. Allahyarham Bob Lokman. Meninggal dalam tidur. Jadi bila terjaga ni, adanya lafaz tauhid tadi, tahlil tadi, dan disebut juga dengan alhamdulillah, memuji Allah, dan yang ketiga tasbih wa subhanallah, segala puji bagi apa? Subhanallah apa makna? Maha suci Allah. Maha suci daripada segala apa hak tak layak bagi Allah. Subhanallah ni makna tasbih. Apa makna mentasbihkan Allah? Menyucikan Allah. Menyucikan Allah bukan macam cuci baju, cuci kereta, tidak. Menyucikan Allah makna menyatakan dengan i'tiqad tidak ada benda hak yang tak layak pun bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah daripada apa hak tak layak, sebagaimana orang kafir letak pada Allah Ta'ala. Orang Kristian kata Allah ada anak. No, subhanallah, maha suci Allah, Allah tak ada anak. Yahudi kata Allah macam tu macam ni. No, bukan macam tu macam ni. Macam hak Nabi ajar tu. Itu subhanallah, maha suci Allah daripada segala perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah daripada segala apa hak orang kafir, orang musyrikin sifatkan pada Allah. Orang zaman jahiliah dulu, malaikat tu dikata dia anak Allah. Sembah malaikat sebab malaikat tu anak perempuan Allah. Nabi kata no, subhanallah, maha suci Allah, Allah tak ada anak perempuan, tak ada anak lelaki, tak ada anak. Kerana semua itu tidak layak bagi Allah Ta'ala. Baik, habis. Berapa tu? 3 dah. Adanya tauhid, tasbih, tahmid. Yang keempat, takbir. Wala ilaha illallah. Tu ulang sekali lagi. Tahlil. Wallahu akbar. Ada takbir. Takbir makna membesarkan Allah Ta'ala. Saya teringat arwah almarhum Tok Guru, apabila dia menghuraikan lafaz takbir, Allahu akbar, Allah paling besar. Dengan i'tiqad bila Allah maha besar, paling besar, maka adanya tasghir. Takbir lawan dia tasghir. Apa makna tasghir? Kadang takbir faham, tasghir tak faham. Ataupun tadhallul. Tak, takbir membesarkan, memuliakan. Lawan dia tasghir ataupun tadhallul, mengecilkan dan menghinakan. Bila membesarkan Allah takbir, kata almarhum Tok Guru ni Aziz, maka kena rasa juga hak lawan pada takbir tu. Nah, Allahu akbar, Allah maha besar, maka tadhallulnya, hak hinanya, hak kecilnya, hak kerdilnya, hak lemahnya kita. Tu takbir. Takbir Allahu akbar. Hak kait dengan Allah semua besar, semua mulia. Bila kata kalamullah, Quran, perkataan Allah, hak tu lah hak lebih besar. Perkataan manusia kecil je. Undang-undang Allah, hukum Allah, hak tu hak lebih besar. Peraturan manusia, undang-undang manusia kecil je. Tak. Syurga Allah, nikmat Allah, balasan Allah di akhirat, hak tu lebih besar, lebih utama. Atas dunia ni, nikmat dunia ni kecil je. Jangan duk gila sangat kat dunia. Tu. Biar puas hati kita duk baca Allahu akbar, rukun solat tu, takbiratul ihram tu. Sebut pun biar betul lah. Kalau Allahu akbar sebut tak betul, boleh membatalkan solat sebab dia rukun. Takbiratul ihram tu rukun. Allahu akbar. Tak, jangan dipanjang. Ada orang sebut Allahu akbar, tak boleh. Kalau takbiratul ihram macam itu, kita makmum ni tak boleh ikut imam ni, kena awal-awal lagi mufaraqah. Apa dipanjangnya akbar tu? Kalau dalam azan tak apa lagi. Dalam azan tak apa lagi lah, dia tak melibatkan sah batal. Dalam azan tu biasa ada Allahu akbar, Allahu akbar. Panjang pula bar tu. Tak apalah dalam azan. Tapi kalau dalam solat, takbiratul ihram, Allahu akbar, habis. Mudah makmum pakat lari, tinggal dia sorang-sorang. Nak tak ikut imam tu tak. Salah. Wallahu akbar, Allah maha besar.
Maka bila Allah tu maha besar, maha mulia, hak kecil, hak kerdil, hak hina, kita lah. Jangan duk belagak, jangan duk sombong, jangan duk takabur. Wala haula wala quwata illa billah. Yang ni lah, ya, yang ni lah yang dikatakan hauqalah. Tadi ada adik-adik, murid-murid, pelajar-pelajar geleng kepala tak tahu hauqalah. Yang ni, hauqalah ialah lafaz la haula wala quwata illa billah. Dalam lafaz lain, dalam riwayat lain, tambah lagi kat ujung tu, billahil aliyil azim. Cuma dalam riwayat ini tak ditambah. Maka setakat tu je lah. Sebab nak tiru sebiji-sebiji daripada bibir mulut Nabi. Itu sunnah. Kalau jawab azan, tambahlah. Jawab azan, hayya 'alas salah. Apa nak dijawabnya? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tambah ali azim. Bangun daripada tidur ataupun terjaga daripada tidur, tak ada pun la aliyil azim. Tak payah tambahlah. Sebab kita ambil sebiji daripada Nabi. Sebiji daripada Nabi. Kalau tambah, dia sudah menyalahi sunnah. Bukan kata, tambahlah, apa salahnya tambah. Dapat pahala tak boleh. Dia faham dari segi memahami sunnah ialah sebiji betul-betul ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tak sebut, maka tak sebut tu meninggalkan benda yang Nabi tak sebut tu, itulah sunnah. Tak, dia tak boleh nak tambah, nak kurang, nak reka, tak boleh. Ada zaman sahabat dulu, apabila dia bersin, hacam dia bersin. Lepas tu dia kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Maka seorang sahabat tegur, mu ni apa cerita? Bersin selawat. Apa salahnya selawat? Takkan berdosa? Memanglah dosa, memanglah selawat tak berdosa, tapi mengubah bacaan lepas bersin tu yang dikira salah. Jadi bid'ah lah pula. Reka benda baru pula. Lepas bersin bukan selawat. Parking tak betul. Kalau saya datang tadi, kalau saya parking tempat pengerusi, mana pengerusi tak ada. Parking tempat pengerusi ataupun tempat imam. Yang aku ni bukan pengerusi, saya ni bukan imam. Marahlah pengerusi, marahlah imam. Parking tempat lain, bukan tak ada tempat parking, dia tak boleh jawab. Ikut suka aku lah parking kat mana pun. Janji aku parking tak boleh. Begitulah lepas bersin, selawat lepas bersin. Maka sahabat tegur, tak boleh, Nabi tak ajar macam tu, selawat tempat lain lah, parking tak betul. Maka lepas bersin apa bacaan dia? Alhamdulillah. Tak tahulah, takut orang Selestia ni lepas bersin, excuse me. Tu dia. Jadi wala haula wala quwata illa billah. Cukup setakat tu. Walaupun kita biasa dengan al-aliyyil azim, tu tempat lain. Bila terjaga daripada tidur, Nabi sebut macam tu, itulah kita tirunya. Pahala sunnah tu lebih besar daripada menambah-nambah apa yang Nabi tak buat. Wala haula wala quwata illa billah. Itu namanya hauqalah, ya. Dan yang terakhirnya ada apa? Ada istighfar yang berkait dengan tajuk buku ini, iaitu Allahumma ghfirli. Ataupun dia kata, ustaz, tuqala ustaz, biasa istighfar ni astaghfirullah. Tuqa. La haula wala quwata illa billah, astaghfirullah pun tak boleh juga. Tak boleh dari dalam erti kata tak adalah sampai berdosa. Tak boleh dari segi kata mengubah sunnah. Istighfar bukan astaghfirullah je. Allahumma ghfirli pun istighfar. Allahumma innaka afuwun pun istighfar. Rabbana zalamna anfusana pun istighfar. Istighfar dari segi bahasanya ialah minta ampun. Cara minta ampun tu, lafaz tu boleh berbeza-beza mengikut keadaan. Tapi biasanya astaghfirullah lah, astaghfirullahal azim. Cuma dalam doa ini dia tak guna astaghfirullah, dia guna Allahumma ghfirli. Istighfar dalam duduk antara dua sujud tak ada astaghfirullah, tapi tetap istighfar juga. Jangan pula nak reka-reka duduk antara dua sujud tu. Maka dalam duduk antara dua sujud, apa istighfarnya? Rabbil firli. Jangan duk ubah pula astaghfirullahal azim. Dah mengubah sunnah pula. Itu namanya ittiba'us sunnah, mengikut sunnah, mengikut sebiji cara Nabi sebut. Dah begitulah hak kita ikut, hak kita tiru. Allahu akbar. Jadi habis Jadi itulah doanya apabila kita terjaga daripada tidur. Kalau mimpi ngeri, tambah lagi lah.
Terjaga daripada tidur, mimpi ngeri, mimpi yang menakutkan, gangguan-gangguan dan sebagainya. Boleh tambah lagi dengan apa? Dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada segala gangguan syaitan yang direjam. Nak tambah ayat kursi pun tambahlah sebagai melindung, sebagai ayat yang melindung diri kita daripada segala gangguan. Sekiranya terjaga kerana diganggu oleh mimpi-mimpi ngeri dan mimpi-mimpi menakutkan. Baik, habis muka surat 69. Baca lagi, ada masa lagi ni, insya-Allah muka surat 70. Ungkapan yang indah ini apabila dibacakan oleh seseorang, dia akan memperoleh keampunan dari sisi Allah. Fadilatnya apa? Tadi amalan, tadi lafaznya sekian, amalannya sekian hak kita baca. Muka surat 70 fadilat. Fadilat mana apa? Kelebihan. Fadilat makna kelebihan, ya. Ungkapan yang indah ini bila dibacakan oleh seseorang, dia akan memperoleh keampunan dari sisi Allah. Disebut dalam kitab hadis ni, hadis bawah tu rujukan dia. Bukan main petik je. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nombor 1086, ada dalam jilid yang pertama kitab Sahih Bukhari, muka surat 330. Kalau siapa-siapa ada Sahih Bukhari kat rumah tu, boleh rujuk, boleh refer balik. Sahih Bukhari mana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dia dapat apa? Dapat keampunan, Allah ampunkan dia. Dan jika dipanjatkan doa selepas itu, akan Allah mustajabkan. Tambahlah doa minta ampun, doa nak berjaya dunia akhirat ke apa ke, boleh. Malah jika dia bangun untuk bersolat tahajud, saya dah sebut tadi tak, alang-alang terjaga ni, maka bangunlah untuk bersolat tahajud, maka solatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga kita letak kat situ sangka baik pada Allah. Boleh. Tak, bila terjaga daripada tidur tu, letak sangka baik pada Allah, husnudzan. Kan ada hadis Nabi, hadis kursi, Nabi kata Allah berfirman. Tu hadis kursi. Nabi kata Allah berfirman dalam hadis kursi, aku bersama dengan sangkaan baik hamba-Ku. Aku bersama-sama dengan sangkaan baik hamba-Ku. Hamba aku sangka aku macam tulah aku. Hamba aku sangka macam ni lah aku. Maka boleh letak sangka baik pada Allah. Kenapa aku terjaga ni? Rupanya Allah nak kejut aku, nak suruh aku bangun semayang. Boleh letak sangka baik. Maka bangunlah semayang. Tak? Bangunlah semayang. Ataupun nak sambung tidur, boleh juga. Tapi jangan tak bangun langsung. Tapi takut sambung tidur. Tapi tengok keadaan lah tak? Kalau awal lagi, pukul 1, pukul 2, orang macam saya ni perlu tidur sebab esok kerja. Koma tak apalah, koma dah pencin. Tak? Saya perlu pada tidur juga. Esok nak ngajar budak-budak. Nak ngajar orang masuk kelas. Takkan nak jadi cikgu syari. Cikgu syari kena. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Lebur. Sebab apa? Malam tadi tak tidur. Jadi perlu juga kepada tidur tu. Nabi kata, inna alaika lil badani haqqa. Inna alaika lil badani haqqa. Sesungguhnya ke atas kamu ada hak perlu tunai pada badan. Sesungguhnya ke atas kamu, kata Nabi, ada hak yang perlu tunai kepada badan. Badan kita, tubuh kita ada hak. Antara hak badan ialah tidur. Bagi tidur, bagi rehat. Tidur malam 4 jam, 5 jam. Jadi jangan langsung tak bangun. Rugilah, sebab tahajud dan qiyamul lail itu adalah pahala yang besar. Jadi kata dia bangun untuk bersolat tahajud, maka solatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barakah, dengan berkat, dengan kelebihan doa dia baca apabila terjaga daripada tidur tadi. Jadi boleh sangka baik dengan Allah. Terjaga aku. Padahal aku tak set pun alarm. Nak jaga pukul 3, pukul 4. Sangka baik pada Allah. Allah nak suruh aku sembahyang ni. Allah nak panggil aku ni supaya aku sujud pada dia. Bangun sembahyang. Bangun sembahyang. Ni tak lama lagi, 2 bulan lagi, ramailah bangun malam. Tapi bukan bangun sembahyang, World Cup. Mana minat bola tu lah. Maksud aku. 2 bulan lagi dah. World Cup, Piala Dunia. Bangun malam. Jangan kata bangun, jaga tu. Malam ni tak, Brazil lawan Jerman ke apa. Rugilah. Kalau boleh bangun malam. Ni anak-anak muda ni ramai ni. Biasa anak-anak muda ni minat bola tak.
Rugilah kalau bangun sekadar nak tengok bola, tapi tak bangun untuk sembahyang tahajud dan qiyamul, satu kerugian yang amat besar. Baik, seterusnya kita baca, kita habiskan muka surat 70 sikit lagi. Dalam hadis Bukhari dan Muslim pula, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bangun daripada tidur, baginda di pertengahan malam akan membaca ayat-ayat akhir daripada surah Ali Imran. Dalam hadis Bukhari dan Muslim pula, Ibnu Abbas, bila sebut nama Ibnu Abbas, saya teringat tadi, lupa nak kabur tadi. Saya terbaca bagaimana Ibnu Abbas mentafsirkan la haula wala quwata illa billah. Disebut Ibnu Abbas baru teringat. Tadi kan antara panjang-panjang doa tadi, salah satunya hauqalah. Dalam hauqalah tu apa bunyi lafaznya? La haula wala quwata illa billah. Bila sebut Ibnu Abbas, saya teringat Ibnu Abbas tafsir macam mana tu hadis. Nabi kata perbanyakkan tanaman dalam syurga. Ini hadis lain pula. Perbanyakkan tanaman dalam syurga, perbanyakkan perbendaharaan kamu dalam syurga, perbanyakkan harta bendamu dalam syurga. Macam mana nak banyakkan tanaman dalam syurga ni? Nak melabur kat mana? Nak beli saham apa? Nak berniaga apa? Tak? Maka Nabi jawab, tanaman dalam syurga boleh diperbanyakkan, perbendaharaan kamu dalam syurga boleh diperbanyakkan apabila kamu perbanyakkan hauqalah. Ini jadikanlah sebahagian zikir pagi petang kita. Mungkin kita banyak berzikir pagi, banyak berzikir petang, selitkanlah salah satunya ialah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nabi kata inilah kanzun min kunuzil jannah. Tanaman dalam tanaman syurga, perbendaharaan dalam syurga. Masuk syurga tengok, oh banyaknya luahnya tanah aku. Ada itu, ada ini, ada itu, ada mana datang ni? Oh atas dunia dulu. Kamu tak lekang basah bibir kamu dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ibnu Abbas kata apa makna la haula? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk berbuat taat melainkan dengan Allah. Tu saya tertarik dengan tafsiran Ibnu Abbas ni. Biasa kita terjemah je tak? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan daripada Allah. Ibnu Abbas dia detail lagi. La haula wala quwata. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk berbuat taat melainkan dengan izin Allah. Sebab tu jangan ujub. Pasal apa pagi ni boleh datang ke sini ni ha? Pasal apa boleh subuh berjemaah ni ha? Boleh subuh berjemaah, boleh solat sunat fajar. Solat sunat fajar tahu? Adik-adik tahu tak solat sunat fajar? Rugi kalau tak buat. Apa benda Ustaz? Solat sunat fajar 2 rakaat qabliyah subuh. Dia subuh dia tak ada ba'diyah. Lepas subuh dia tak ada 2 rakaat. Sebab apa? Sebab semua cukup dah, terangkum dah dalam qabliyah tu. Kalau zuhur ada qabliyah, ada ba'diyah. Kalau isyak ada qabliyah, ada ba'diyah. Subuh tak. Subuh dia tak ada ba'diyah. Lepas pada subuh tak ada 2 rakaat. Kerana cukup 2 rakaat. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ya adik-adik mungkin ini ilmu baru pada adik-adik Bila azan sementara menunggu iqamah, maka buatlah 2 rakaat. Nabi kata apa? 2 rakaat fajar khairum minad dunya. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Subhanallah. Mana nak cari dunia ni? Jutawan paling kaya atas dunia ni, adakah dia memiliki dunia? Tak. 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 Siapa paling kaya dekat Taman Selestia ni? Adakah dia memiliki dunia? Jauh sekali dia nak memiliki dunia. Tapi Nabi kata siapa-siapa rakaat al-fajri khairum minad dunya. Lebih pada dunia Allah bagi pada dia. Subhanallah. Dalam kubur tu, hak mana mati tu, ramai minta nak balik atas dunia. Nak balik ke dunia, nak balik ke Teluk Intan, nak balik ke Perak, nak balik ke Malaysia, nak balik atas muka bumi. Sebab apa? Aku nak solat 2 rakaat. Rugi tak solat. Tak, baru nampak. Jadi, jangan tinggalkan. Ulama sebut, antara solat sunat yang Nabi jarang tinggal, hampir tak pernah tinggal, ialah solat sunat fajar dan solat sunat witir. Tu jaga sungguh-sungguh. Jadi pagi ni kenapa kita boleh datang?
boleh berjemaah, boleh salat sunat fajar, boleh duduk dalam majlis ilmu, boleh mengaji lagi, boleh belajar agama lagi. Kerana apa? La haula, kata Ibnu Abbas, tidak ada daya kekuatan untuk buat baik melainkan dengan taufik Allah. Allah beri kekuatan tu, bukan hebat kita, bukan baiknya kita, bukan alim kita, bukan warak kita, bukan kita ni, oh aku ni beriman sungguh, pagi ni datang subuh, orang lain duk tidur lagi. Jangan, itu ujub nama dia. Tak, aku ni orang beriman sungguh lah, syurga dah aku ni, confirm ni aku orang baik ni, subuh tak tinggal berjemaah ni, kuliah pun mari hari-hari, malam-malam kuliah subuh, kuliah maghrib, aku ada je, baik sangat dah aku ni, syurga dah. Jangan, itu ujub namanya, itu talbis iblis, perangkap setan untuk menyesatkan kita. Maka Ibnu Abbas kata, kena ingat, la haula, tidak ada daya untuk buat baik melainkan dengan izin Allah. Allah bagi izin, Allah bagi hidayah taufik, maka berlakulah kebaikan itu, ketaatan tersebut. Wala quwata, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Nak tinggal maksiat, ingat senang lah. Kalau boleh tinggal maksiat, jangan kata, oh aku beriman, aku orang kuat iman, aku bertakwa, aku orang alim, aku AJK masjid, tak buat dah maksiat. Jangan. Tak. Maka cara pentafsiran Ibnu Abbas, la haula, tidak ada daya nak buat baik melainkan dengan Allah, wala quwata, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat melainkan sama juga dengan izin Allah, dengan taufik hidayah Allah. Bukan senang nak tinggal maksiat ni. Tambah zaman sekarang ni, zaman maksiat di hujung jari je, zaman maksiat di hujung mata je. Keluar je rumah, adalah benda-benda yang boleh bawa maksiat. Buka je telefon, hujung jari ni adalah benda-benda boleh bawa maksiat. Nak tinggalkan itu perlu kepada kekuatan, dan kekuatan tu tidak daripada kita melainkan Allah bagi. Sebab tu kata Ibnu Abbas bila mentafsirkan la haula wala quwata illa billah, barulah tak adanya ujub, selamat daripada ujub. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, sifat mazmumah, sifat-sifat tercela. Banyak sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang hina. Salah satunya ujub. Ujub dia rasa hebat dengan diri dia, rasa baik sangat dah, rasa ibadah dia paling sempurna, rasa dia lah hak jenis tak buat dosa, lalu dia rasa dia tu baik, ahli syurga, orang lain semua jahat. Wa'iyadzubillah. Jadi nak mengelakkan daripada ujub, faham betul-betul lafaz yang kita duk berzikir pagi petang, la haula wala quwata illa billah. Baik, Ibnu Abbas menyatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bangun daripada tidur, baginda di pertengahan malam akan membaca ayat-ayat akhir daripada surah Ali Imran sebelum baginda mengambil wuduk dan bersolat malam. Jaga daripada tidur, baca hak tadi itu, dan Nabi tambah lagi. Ini panjang lah. Tak, muka surat 71 tu. 72. Saya tak baca semua kot. Itu sebagai panduan. Muka surat 71, 72 tu ayat terakhir daripada surah Ali Imran. 11 ayat terakhir. Surah Ali Imran dia ada 200 ayat. Jadi baca daripada 190 sampai 200. Daripada 190 sampai ayat 200. Itulah hujung surah Ali Imran yang Nabi baca apabila terjaga daripada tidur. Jadi kita ni kalau kita tak hafal, susahlah sikit. Nak kena buka telefon, buka Quran. Kalau tak ada wuduk, buka telefon. Boleh jadikan amalan daripada ayat inna fi khalqis samawati wal ardi sampailah kepada ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Itu ayat-ayat terakhir surah Ali Imran yang Nabi baca apabila terjaga daripada malam sebelum Nabi bangkit untuk qiyamul lail. Dalam hadis riwayat Ad-Darimi pula daripada Uthman bin Affan, sesiapa yang membaca ayat-ayat akhir surah Ali Imran akan dicatatkan sebagai seorang yang telah bersolat sepanjang malam. Itu dia panggil apa? Fadilat dah. Fadilat membaca ayat-ayat akhir surah Ali Imran. Ni diambil daripada kitab Mirqatul Mafatih. Dalam kitab Mirqatul Mafatih disebut oleh Mullah Ali Al-Qari, kelebihan membaca surah Ali Imran bukan satu surah. Satu surah tu 200 ayat tu jenuh lah. Bukan membaca satu surah Ali Imran, ambil yang terakhir tu sahaja, 11 yang terakhir. Maka dijanjikan fadilat seumpama malam tu dia tak tidur langsung. Walaupun mungkin boleh jadi dia bangun pukul 5 baru bangun,
Boleh jadi pukul 5.30 baru bangun. Tapi dah kerana dia baca ayat akhir ni, fadilat dia seumpama malam tu. Langsung dia tak tidur. Dia bersolat sepanjang malam. Di sini penulis catatkan orang tu, tak apalah. Jadi di situ penulis buku dia tolong letaklah 11 ayat terakhir itu daripada ayat 190 sehingga ayat 200 untuk dijadikan amalan kita. Bahkan dalam senarai apa? Dalam senarai ayat-ayat hafazan, kalau tak silap saya, dalam senarai ayat-ayat hafazan yang perlu ada sebahagiannya dia letak surah ni juga, ujung surah Ali Imran, kerana dia ada kelebihan tertentu. Bolehlah kita hafal dan kita amalkan insya-Allah. Wallahu alam. Cukuplah tuan-tuan setakat itu sahaja, walaupun sekadar satu tajuk sahaja pada pagi ini. 3 muka surat ini sebagai santapan pagi kita, santapan rohani kita pada pagi ini. Moga-moga kita boleh faham dan kita amalkan. Apabila terjaga daripada tidur, bolehlah kita amalkan apa yang kita baca pada pagi ini insya-Allah. Dan semoga tidur kita itu tidur yang berpahala. Tidur yang diniatkan kerana nak berehat, rehat kerana nak sehat, sehat kerana nak ibadah. Tu. Bukan tidur semata-mata tidur. Sebab binatang pun tidur, orang kafir pun tidur. Biar ada beza. Tidur kita orang beriman, umat Muhammad, dengan tidurnya binatang dan tidurnya orang kafir. InsyaAllah tidur terjaga, bangkit daripada tidur pun ada amalan-amalan yang kita boleh amalkan insyaAllah. Wallahu alam. Cukup setakat tu. Kita jumpa lagi pada malam esok ya. Pada malam esok kita baca kitab akidah pula insya-Allah. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.